Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita ke MCO Talk pada minggu ini, iaitu siri yang kelima setelah 4 siri berlangsung sebelum ini. Dan saya ambil kesempatan ini dulu untuk memaklumkan di mana pada minggu ini kita ada topik yang agak berlainan, iaitu topiknya adalah COVID-19 sekolah pasca pandemik, di mana saya bawakan seorang ahli panel, iaitu jemputan yang agak jauh merentas lautan, dan berada di down under, di bahagian selatan Malaysia. Dan saya bawakan khas untuk pada minggu ini untuk berbincang dengan berkenaan topik pada minggu ini, iaitu COVID-19 sekolah pasca pandemik. Tapi sebelum tu saya nak maklumkan bahawa saya telah mewujudkan satu podcast sendiri, iaitu nama podcastnya adalah Teacher Azrul's Podcast, di mana dalam itu saya kumpulkan semua bahan-bahan podcast saya, dan bolehlah like dan share podcast tersebut kepada rakan-rakan ataupun guru-guru sekalian, rakan guru. Untuk pada malam ini saya harap juga untuk share dan juga like. Dan insyaAllah sekejap lagi saya akan bawakan jemputan kita yang telah pun berada di talian, senang menunggu sahaja untuk masuk. Dan sebentar lagi saya akan bawakan. Kita berikan lebih kurang dalam setengah minit lagi untuk sebelum beliau bersedia. Jadi saya nak untuk topik pada malam ini, perbincangannya adalah mengenai COVID-19 sekolah pasca pandemik, di mana kita semua tahu bahawa Menteri Kanan Pendidikan kita telah pun mengumumkan bahawa 24 hari bulan Jun ini sekolah akan dibuka, tetapi kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan utama seperti SPM, STPM dan juga peperiksaan tinggi agama. Jadi kita nak bercakap tentang sekolah ni pasca pandemik ni bagaimana. Sekolah di Malaysia masih belum buka, jadi saya bawakan panel kita pada malam ini ataupun jemputan saya pada malam ini, iaitu Puan Faridah Hanum Hussein yang berada di Canberra, Australia. Untuk kita dapatkan gambaran bagaimana bentuk sekolah yang telah dibuka, kerana Australia telah pun membuka sekolah mereka selama 1 bulan yang lalu. Jadi saya bawakan panel jemputan kita pada malam ini. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput saya masuk dalam nervous pula podcast ni. Sama-sama, tak apa. Ini just kita hanya berbincang, sembang santai sahaja, di mana kita akan bincangkan topik yang telah pun saya berikan, iaitu sekolah, iaitu pasca pandemik. Jadi sebelum kita masuk ke tajuk yang pertama, ini tadi cakap pun dah macam tak ada bunyi orang Melayu dah, macam Malaysia dia. Ya ke? Saya ingat dia terus jadi nervous sebab yelah, kalau kita cakap biasa style macam masa sekolah lain, tapi bila dia dah jadi macam very formalized, environment macam ni, dia terus macam alamak, terus macam saya rasa tak biasalah. Dia macam tu. Yelah, tak apa. Sebelum kita masuk ke perbincangan kita ataupun topik kita pada malam ini, saya perkenalkan dulu. Ini adalah jemputan kita pada malam ini, iaitu Puan Faridah Hanum Hussein yang juga bekerja di Canberra, Australia sebagai penasihat Kedutaan Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke Australia. Betul Nom? Betul. Untuk pengetahuan semua je, Puan Faridah Hanum ni adalah rakan sekolah menengah saya dahulu, dan sekarang beliau telah menetap di Australia. Berapa lama dah tinggal di Australia, Nom? Dah Ogos ni 3 tahun. Ogos ni 3 tahun. So susah dia tiba nak bersaya kan. Orang try senormal boleh. Saya dah di Canberra since Ogos 2017,
And then untuk normal assignment kita orang biasanya dia 3 tahun. And then saya juga patutnya by April dah balik sebab macam kita orang ada saya patutnya balik mid-April sebab dah ada pengganti. Jadi tersangkut di Canberra sekarang ni. So most likely akan habiskan saya punya 3 tahun new term lah. So habis 3 tahun tu balik ke Malaysia lah? Balik ke Malaysia, balik ke HQ balik. Okay. Oh, disebabkan pandemik COVID-19 start dekat Canberra. So kita orang semua yang dijadualkan balik tahun ni semua now affected lah, tak boleh buat apa lah, duduk sampai dapat tarikh baru. Okay, tak apa. So Nom, apa ni tajuk kita tu macam saya sebut tadi, sekolah ni pasca pandemik ni. Untuk pengetahuan Nom, di Malaysia ni pada tahun ini ataupun pada 24 Jun ini baru sekolah akan dibuka semula. Tapi itu pun bukannya untuk semua pelajar lah. Dibuka untuk pelajar yang menduduki peperiksaan yang utama dahululah seperti SPM, STPM, STAM semua tu. Jadi anticipation dekat Malaysia ni tentang sekolah dibuka ni sangat belum lagi. Dia sekarang ni tengah tinggi lah sebab kita nak tahu macam mana kan. Tapi tak boleh nak imagine macam mana sebab dengan SOP baru. Sebab kita punya pandemik ni daripada bulan Mac hari tu dah ditutup sekolah. Jadi dia jadi satu benda yang shock the system sekarang ni. So sekarang ni saya panggil Nom ke malam ni dalam MCO Talk ni, kita nak minta Nom untuk beri gambaran sedikit macam mana sekolah ataupun pembukaan sekolah semula di Australia. Jadi tapi sebelum Nom jawab, saya nak boleh tak Nom berikan sedikit, kongsikan sedikit pengalaman keadaan di sana semenjak sekolah ditutup ataupun mungkin partially lockdown ke sekejap Australia macam mana sehinggalah sekarang yang dah di sektor-sektor utamanya mungkin dah dibuka, dah dilonggarkan. Boleh ceritakan sikit dengan struggle you dengan anak yang home learning dekat rumah semua lah. Boleh ceritakan sedikit, kongsi sikit pengalaman sebelum kita masuk ke dalam topik yang utama. Okay, first of all, saya tak ada struggle pun. Saya pergi kerja macam biasa hari-hari lah. So the struggle is actually on my husband side sebab dia jadi primary care dekat rumah. Okay. So kalau kita tengok on the situation dekat Australia, actually Australia detect kita punya diorang punya first case of COVID on January 26. Tapi tak ada tapi diorang pun macam skeptical. They thought that the illness is like common flu, macam tu je. Sebab winter lepas kita ada diorang ada macam flu yang not exactly deadly lah, tapi macam ramai orang masuk hospital because of the flu and it takes around I think 6 to 8 months untuk recover balik. And then so bila coronavirus datang, orang macam tak surprise sangat. Orang macam fikir this must be flu macam hari tu. Tapi on Malaysia dia announce MCO on 18 March. 18 March, Australia a day later. Oh, a day later, 19 lah. A day later, tapi Australia mungkin saya tak pastilah macam mana diorang punya how they been educated at home. Tapi diorang macam sentimen diorang tinggi bila macam kerajaan kata okay jangan keluar, okay diorang duduk kat rumah elok-elok. So and then bila diorang senang macam nak ikut arahan, tak ada masalah. Jadi tak adalah macam case tiba-tiba spike ke apa, tak ada. And then the transmission through community is actually very low. So itu kat situ kita nampak lah yang rakyat Australia ni sangat berdisiplin. And then on 23rd of March, if I'm not mistaken, kerajaan announce yang all businesses to stop as well as sekolah to be limited. Maksud sekolah to be limited ni, diorang tak tutup sekolah sebab diorang perlukan parents, those parents yang in essential sectors to continue to come to work.
So kalau Okay, faham. Yes. jadi lepas tu dia kata okay, kalau tak nak hantar anak pergi sekolah tak apa. Tapi sekolah tetap akan dibuka. Jadi siapa-siapa yang nak hantar boleh hantar, siapa tak nak hantar tak ada masalah. Jadi sekolah maknanya masa awal tu sekolah dibuka tapi diberi keutamaan kepada anak-anak frontliners lah. Yes, that's correct. Okay. So maknanya sekolah sampai mula-mula daripada 23 tu sampai sekarang tak adalah ditutup. Tak ada ditutup. And then ada certain one state which is the Northern Territory throughout masa yang actually dia tak, Australia ni tak tutup, yang tutup dia border saja. So businesses dia certain businesses tutup tapi most pun tak lah juga. Partial of the economy tu still going as usual. Okay. So one state ni the Northern Territory, so throughout yang masa temporary suspend tu dia punya school attendance is actually 85%. Kalau compared to others, 85% is actually very high. Orang datang sekolah sebab dan tak ada masalah. And then in certain state yang ada international airport yang receive banyak turis macam New South Wales, Victoria, Melbourne in Victoria, diorang ni ialah states yang banyak yang tinggi kes. Jadi dia punya peraturan tu lagi ketat lah. And termasuk juga sekolah. Okay, so maknanya berbeza-beza lah bergantung kepada ketinggian kes lah di satu-satu tempat satu ketinggian kes, satu lagi Australia ni dia not exactly setiap state ni dia lagi sovereign daripada federal. Jadi states decide apa diorang nak buat. Jadi federal dia boleh recommend, state dia pilih sama ada nak ikut recommendation federal government atau tak nak. Okay, faham. So kalau macam Nom sendiri kan, anak-anak maknanya Nom terus hantar ke sekolah lah seperti biasa bermula 23 tu juga. Kita orang macam risau jugalah, takut ada community transmission dekat sekolah. Sebab masa tu dekat Canberra dah ada I think 2 atau 4 kes yang dia transmission was at school. Jadi kita orang macam decide macam okay, tak payah hantar sekolah. And then Pesuruhjaya tinggi kita orang pun macam advice lah, okay, to take to be vigilant. Kalau rasa anak tu tak perlu pergi sekolah, tak payah pergi sekolah. And then dia macam recommend tak perlu pergi sekolah lah sebab we don't have a working spouse. So it's better to keep our kids at school. Kids at home. So kita orang so officers ni, kami punya focus is to take care of Malaysians overseas. And then yalah macam jangan not to be distracted by the pandemic, and so keep the kids at home and continue to go to work so that we can take care of Malaysians overseas. Okay. Jadi masa kes yang berlaku 2 ke 4 kes di Canberra tu, masa tu bulan berapa tu? Itu I think mid-March. Dia dah 20 lebih hari bulan lah. Okay, mid-March mid, not exactly mid lah, dia macam towards the end of March. So maknanya mungkin ada pada hari-hari masa awal-awal tu mungkin Nom tak hantar anak ke sekolah kan, jadi maknanya your husband look after the kids lah dekat rumah kan. Jadi tapi Nom bekerja seperti biasa lah daripada awal tu. Kita sendiri kita orang tak ada boleh bekerja alternate days. Yelah, nak buat macam mana kan, tugas masing-masing berlainan. Okay, Nom, terima kasih banyak-banyak gambaran macam mana yang berlaku di sana. Jadi sekarang ni kita nak masuk sikit dalam tajuk kita tu. Tapi daripada penjelasan Nom tadi tu, kita dah dapat gambaran sikit lah macam mana, cuma kita masuk lebih ke dalam sikit. Macam Nom sendiri, ada tak Nom pergi ke sekolah anak kan, dan tengok sendiri bagaimana apa yang berlaku di sana. Dan kita sekarang ni perkataan yang paling selalu kita guna ialah social distancing ataupun penjarakan sosial kan. Jadi boleh tak bagi sedikit gambaran
apa yang berlaku di sekolah tu, macam mana penjarakan sosial yang dibuat, adakah sama yang akan dibuat di Malaysia? Macam yang saya tahu Malaysia mungkin dalam kelasnya akan dikurangkan murid sehingga ke 15 ke 20 orang murid. Tiada aktiviti-aktiviti fizikal seperti pendidikan jasmani, PE semua. Jadi adakah benda ni sama di Australia ataupun mungkin berlainan sikit? Boleh Nam cerita kongsikan sikit macam mana dia punya social distancing di sekolah di Australia? Yang saya nampak lah macam sekolah, once sekolah start, it goes as usual, tapi dia buat secara berperingkat lah, and then it differ by each states. Macam di Canberra, dia bagi sekolah mula-mula buka tu, dia bagi pergi kindergarten, year 1, year 2 and year 7 dulu. So sekejap. Kindergarten, year 1, year 2 and year 7, form 1. And year 7, form 1 macam tu lebih kurang kan? Okey. Yang first batch Okey, lepas tu? So, masa first batch ni, saya tak pasti macam mana diorang dekat sekolah. Mungkin first batch tu dia first batch tu dia buat berperingkat untuk mungkin diorang macam move around the school. And then kalau ikut suami saya, sekolah tu dia bercampur macam biasa, cuma tak ada aktiviti macam assembly. Okey, yang maknanya yang crowded punya aktiviti tak ada lah untuk yang kumpul ramai-ramai, tak ada kan? Nak kata kumpul ramai-ramai pun tak adalah, ada sebab macam diorang play as usual. Ada assembly ke? Semua macam usual, assembly je tak ada. Semua macam usual, assembly je tak ada. And then dekat dalam kelas pun mungkin dalam sebab kelas macam mana? Yes, mungkin sebab duduk macam biasa, Satu meja 4 orang. satu meja 4 orang, tapi diorang one class dalam 26 people. Ada dikurangkan belajar daripada 26 tu jadi 20 ke 15 ke? Tak ada rasanya. Tak ada Okay. Sebab student diorang memang sikit kan, jadi diorang boleh take the whole class in. Yelah. Mungkin saya bayangkan dalam 26 orang tu bersamaan dengan kelas tu mungkin agak luas, berbeza dengan kelas dekat Malaysia. Jadi dia punya jarak tu mungkin lebih boleh dimuatkan dalam satu kelas lah dengan 26 pelajar tersebut. Kalau gambar yang husband saya hantar tu, dia kelas macam biasa, macam mana diorang duduk sebelum sekolah been temporarily suspend, and then bila dia open balik macam tu lah. So mungkin then another reason orang rasa sebab ni lah, sebab Department of Health dia orang ada keluarkan satu report pasal community transmission among kids, which government guarantee yang community transmission dekat school very low, so it's safe for the kids to go back to school. Jadi mungkin sebab tu kot tak ada cikgu, tak ada rasa macam nak jarakkan. Dari segi ambil temperature semua ada? Ambil temperature pun tak ada. Tak ada tapi ada satu yang very interesting, pasal the teachers, diorang dapat ni tau, teachers dekat ACT, diorang ada buat macam drive for parents and community to donate hand sanitizer untuk sekolah. So jadi dari segi hygienik tu mungkin hand sanitizer je lah yang lebih dekat sekolah tu. And then bila diorang buat yang hand sanitizer drive ni, so kalau sekolah tu dapat lebih, dia akan pass ke sekolah lain. And then cikgu pun dia pergi kepada Facebook page tu, dia bagi tahu dia tak ada hand sanitizer, and then orang akan hantar sanitizer kepada dia. So tu dari segi how about face mask? Face mask is actually not recommended in Australia sebab masa tu initially it was not recommended sebab health worker diorang tak cukup face mask. So government kata jangan guna face mask sebab face mask tu untuk orang sakit je. Kalau tak sakit jangan guna. So that Australia have enough supply face mask untuk diorang punya health workers.
Oh, okey, okey, okey. Hmm. So secara ringkasnya, Aha. sebelum dan juga semasa pandemik ni, mana lebih kurang Aha. sama sahajalah perjalanan sekolahnya. Cuma Aha. mungkin ada ibu bapa yang rasa ragu-ragu, rasa takut untuk hantar anak sekolah, dia tak hantarlah anak kat sekolah. Tapi Hmm. semua proses lain tu berjalan seperti biasa, cuma macam assembly sahajalah, tak ada di Ha. sekolah. Ya, betul. Okey, Satu okey. lagi, another reason kenapa parents macam tak takut sangat sebab Department of Health dia keluarkan yang paper pasal community transmission among children. Research paper tu by siapa? Department of Health. Department of Australia Department of punya lah. Health. Yes, that's correct. Okay, okay. I think it's interesting if you get it to read it. Nanti boleh share. Lepas tu yang saya nak tahu, dari segi transmission dekat sekolah, penyebaran ke ataupun penularan virus COVID-19 ada ke selepas daripada 23 tu? Banyak tak? Ada tak lonjakan ke ataupun kenaikan sikit ke? Dia tak ada lonjakan tu, tak ada, tapi setakat ni ada kalau di Australia ada 2 kes yang lepas state dia open up school. Ada 2 sekolah, satu di New South Wales, satu di Victoria. So di New South Wales bila diorang detect ada student yang ada yang contact dengan the virus, so they decided to tutup balik sekolah tu. Macam tapi berapa lama dia tutup tu tak pastilah, saya pun tak check benda tu, sorry. Okay, and tak apa. And then hari ni kita orang detect, hari ni Australia detect there's one school in Victoria. Dia satu staff sekolah dia contracted with the virus, tapi tak ada apa-apa report lah on the students. And then tapi dia pun dia dapat jangkitan tu pun sebab dia pergi Black Lives Matter protest. Okay. So maknanya dia dah tahulah, maknanya dia mungkin contract virus tu dekat luar daripada compound sekolah punya compound kan. Okay. Tu yang tu sebenarnya macam sekarang kat Malaysia 24 hari bulan ni akan buka sekolah. SOP semua dah ada dah. Jadi ini yang saya rasakan lah. Maknanya 24 hari bulan ni semua sekolah yang dibuka di Malaysia ni dia akan under close monitoring. Maknanya KPM, KKM akan monitor very closely di school. So mungkin dengan harapan sama ada lonjakan ataupun penularan wabak atau tidak semasa di sekolah. Jadi kalau tak ada lonjakan, tak ada penularan yang tinggi, mungkin lepas itu secara berperingkat dia akan buka kepada yang lain-lain lah. Maknanya mungkin tingkatan lain ataupun yang sekolah rendah. Jadi macam-macam anak nom, macam sekolah menengah tu kita orang tak berapa, bukanlah nak kata tak risau, tapi sekolah menengah mungkin belajar dia dah besar, dia boleh faham arahan semua senang. Macam anak nom kan. Kan masih lagi dalam primary school ke grade yang lebih rendah kan. Jadi macam mana Nom nak bagi dia explain, nak fahamkan dia yang this virus is very dangerous dekat school, this is you are supposed to do, you are not supposed to. Kalau ada lah Nom bagi nasihat jangan terlampau dekat dengan orang ke, you kena ada 1 meter distance ke, ada tak Nom explain macam tu dekat anak? Kita just explain bila they actually kind of know apa yang berlaku, and then bila kita orang macam keluar masa yang sekolah temporary suspended tu, whenever kita orang keluar kat sini, sebelum tu kat sini kalau macam masa di Malaysia satu ketua keluarga je boleh keluar kan, macam kat sini kita orang satu family masih lagi boleh keluar. And then so bila keluar tu kita orang explain, okay tak boleh jangan pegang railing, jangan pegang benda kalau tak perlu. Jadi bila dia pergi sekolah, I think dia pun diorang pun macam sama. Keluar time tu dah biasa kan. And then mungkin dekat sekolah cikgu ada kot bagi reminder ke, cuma tak adalah. Yelah. Betul lah. Tak ada cerita kita orang. Rasanya sekolah tu kena
remind student tu selalu lah these are the things yang kena buat kan kalau nak elakkan semua ni. Tapi interesting macam Nom cakap, macam hand sanitizer tu memang selalu ada, cuma face mask memang tak di recommend untuk pakai kan di sekolah kan. So mana interesting lah sebab kat sini mungkin kita nak tahu kan macam mana keadaannya macam mana. Sebab dekat sini memang hand sanitizer, face mask pun tak diwajibkan, tapi memang orang banyak pakai lah untuk untuk elakkan kan, untuk keselamatan kan. Okey, faham. Maknanya tadi sekolah tadi tu dari segi waktu persekolahan di Australia berbeza, ada perubahan selepas ni semasa pandemik COVID-19 atau dengan sebelum, ada tak beza ataupun sama saja masa masuk, masa keluar, masa rehat ke, masa pergi waktu belajarnya ke, sama tak? Semua sama, tak ada berubah surprisingly. Semua sama semua sama Okey, semua sama, maknanya dia tak mengganggu sangatlah sistem pendidikan di sana dari segi perjalanan belajar untuk ke sekolah, pergi balik sekolah semua. Okey, sebab kat sini sebab kat sini yang saya baca, mungkin bukan kat sini lah sebab kita tak tahu lagi macam mana. Kalau di negara lain mungkin dia waktu rehatnya dibuat secara berperingkat, tak semua pergi ke kantin. Lepas tu dan makan di dalam kelas, semua makanan dibungkus. Ada tak benda macam tu ke, makanan masih makan kat kantin ataupun sama macam masih lagi sama dengan kita makan dalam kelas? Untuk diorang memang selalu makan dalam kelas, and then tapi kantin tutup lah. Adalah student yang beli makanan, tapi kantin sekolah diorang pun bukan buka hari-hari, dia ada certain days je. Jadi budak-budak mungkin dah biasa bawa bekal, tapi macam cuma boleh kejap orang invite husband orang sebab dia lagi boleh boleh sila ni Tamim. Selamat Raya. Sama baju kita merah. Itu lah, sama lah pula. Okey, pasal yang makan tu, sini memang dia galak untuk bawa makanan dari rumah. Jadi mostly semua akan bawa dari makanan dari rumah. Kantin tu buka macam kalau ada yang tak sempat nak prepare makanan saja. Tapi untuk COVID ni, kantin semua tutup. Untuk COVID, kantin semua tutup. Yes. So maknanya parents bekalkan makanan dari rumah. Kena bekalkan makanan dari rumah. Dan habis tu cara diorang rehat kat sini, diorang rehat diorang akan rehat either dalam kelas ataupun pergi dekat luar, yang di mana macam satu-satu kelas pergi area dekat luar, duduk sama-sama kelas masing-masing. Diorang akan makan. Oh, ikut kelas masing-masing. Kalau diorang keluar makan, lepas makan diorang akan berbaris masuk balik. Macam mana? Diorang akan berbaris masuk balik lepas makan. Oh, lepas makan, lepas rehat, lepas makan baris dan masuk balik. Maknanya berbaris pun baru seperti biasalah, tak adalah jarak ke ataupun tak ada jarak. Okey. Oh, interesting juga. Dekat sini budak-budak semua macam biasa, duduk macam biasa, duduk sebelah-sebelah macam biasa, tak ada jarakkan apa semua. Diorang main sama-sama. Okey. And then dari segi pergaulan pun macam biasa, main dengan kawan seperti biasa. Dari semua segi kalau biasa. Ada physical education punya subjek pun buat seperti biasa. Macam biasa. Cuma dia dia cakap makanan jangan share, itu saja. Yes, okay. Maknanya the teachers, the school keep reminding the kids these are the things yang you kena buat, macam makanan tak boleh share, and then tapi at the same time all the activities are the same sebelum pre-COVID dulu, betul Semua sama. Cuma kat sini ialah dia macam ni lah, March kena COVID. So dekat 2 months dia suruh duduk rumah. Tapi dalam masa yang duduk rumah tu, siapa yang nak hantar pergi sekolah juga, sekolah tak ada hak untuk tolak. Okay, faham. Okay. And then maknanya dia bagi kebebasan kepada parents lah, sama ada you nak hantar ataupun tak hantar anak ke sekolah. Betul. And then maksudnya macam Nom cakap tadi lah, macam kita punya pre-discussion tadi, kalau anak tak dihantar ke sekolah, all the responsibility tu falls on the parents, betul?
Kalau tak hantar ke sekolah, tak ada juga. Dari segi kat Department of Education punya ni. Kalau tak hantar ke sekolah, boleh tak hantar ke sekolah. Tapi dia kena bagi tahu awal sekolah akan sediakan online learning. Oh, online learning tetap berjalan lah. Jalan. Maknanya teachers dekat sekolah mengajar seperti biasa dan juga dia juga cater untuk student yang untuk home based learning. Home based learning. Tapi home based learning dia lebih kepada banyak macam dia dah bagi arahan awal. Cuma lebih kepada parents kena duduk sebelah dan tengok dan juga submit, pastikan anak tu submit work lah online. Awal tu seawal macam mana? Berapa hari awal ke? A week awal ke? A week. A week so awal next week punya plan semua this week kita dah boleh tengok dah. Okay, so maknanya yes. Next week punya plan this week dah boleh tengok. Okay. Thank you so much. Maknanya memang dari segi secara ringkasnya lebih kurang sama je lah. Tak ada banyak beza. Tapi dia cater juga untuk pelajar yang di sekolah dan juga pelajar yang di rumah untuk home based learning. Tapi sini boleh cakap kalau ada 20 lebih orang yang akan duduk rumah dalam 4-5 orang saja. Oh ya, saya baru nak tanya sebenarnya. Itu sebab saya nak tanya, dia punya percentage pelajar yang ke sekolah tu masa-masa pandemik COVID-19 ni still high lah dia percentage. Betul, dia still high. Majority akan pergi. So kalau ada 25 orang at least 20 orang mesti student ada yang pergi sekolah. Mungkin dalam less than 5 orang. Okay. Dan maknanya 4-5 orang ni just because parents dia rasa mungkin ragu-ragu lagi lah nak hantar anak ke sekolah kan sebabkan takut transmit COVID-19 punya virus. Oh okay. Interesting sebab itu sebenarnya saya nak tahu on the 24th ni nanti maknanya saya nak tengok peratus kehadiran pelajar tu di Malaysia tu macam mana nanti. Sebenarnya Australia dia punya peratus still high. Walaupun masih dalam pandemik. Maknanya kalau dengan SOP yang biasa yang tak banyak sangat dia punya tak terlampau ketat di sekolah, dia punya peratus kehadiran tu still tinggi. Jadi dekat Malaysia saya rasa dia punya guidelines, dia punya SOP tu lebih ketat. Maknanya kita akan ada social distancing, kita akan ada ambil suhu dekat luar sekolah dengan teachers, dengan cikgu, dengan murid semua. Maknanya di kantin tak boleh makan sama-sama semua. Jadi itulah kita nak nantikan nanti 24 hari bulan tu nanti macam mana peratus kehadiran pelajar tu, sama ada tinggi ataupun tidak. Dan adakah ada penularan kes yang baru selepas sekolah dibuka. Okay, next question. Maknanya sekarang ni semua student, semua peringkat level student di Australia bersekolah seperti biasa. Tak ada alternately ke? Maknanya memang ikut jadual seperti biasa Berjadual macam biasa. Masa awal-awal tu tak ada sebab sini punya syllabus dia satu hari sekolah dia belajar 3 atau 4 subjek saja. Okay. So macam kira sekolah dari 9 sampai pukul 3. So dia maksudnya satu hari tu dia punya subjek 3 atau 4 subjek saja satu hari. Okey, faham. Maknanya dia boleh selesaikan lah ataupun dia boleh kekalkan waktu persekolahan yang seperti biasa. Oh, okay, interesting. Okay, menarik. So dari segi anak macam mana? Ada tak perubahan dari segi emosi ke, dari segi dia punya mental ke sebelum semasa COVID-19 ni di sekolah? Ada tak dia macam ada tunjukkan tanda-tanda stres sikit ke? Ada? Sini stres sebab tak pergi sekolah ke atau stres sebab pergi sekolah? Bukan stres sebab sekolah. Mungkin dia tahu yang ada virus COVID-19 kan. So dia kena keluar macam biasa, pergi sekolah macam biasa. So ada tak dia menunjukkan tanda-tanda yang dia macam takut ke, risau ke, nak keluar ke sekolah, nak pergi sekolah sebab virus tu still ada? Tak, dia tak takut. Sebab basically kat sini rumah jauh-jauh. So bila rumah jauh-jauh, kira sini memang kalau ada budak-budak
parents sini tak suka kalau kita approach anak-anak dia. Jadi semua orang kat sini memang dia kalau ada budak-budak dia orang takkan pergi dekat. So bila tak pergi dekat, so macam sekarang ni hidup dia waktu COVID dengan tak COVID ni lebih kurang je. Jadi budak-budak tak rasa apa. Okey, faham. Maknanya memang apa ni, semuanya berjalan seperti biasa lah di sana. Especially untuk sekolah. Maknanya SOP-nya dengan pelajar-pelajarnya tak ada, sebab tak ada rasa risau nak pergi sekolah. Maknanya dia pergi seperti biasa, balik seperti biasa dan bercerita tentang kawan-kawan, aktiviti di sekolah pun seperti biasa. Okay, interesting. Okay. Itu yang nak tahu tu sebenarnya macam mana apa yang SOP di sekolah waktu pandemik COVID-19 ni di Australia. So mungkin kita nak buat, saya rasa kalau nak compare dengan Malaysia pun tak boleh kita nak compare apple to apple sebab benda ni berlainan. Semua mungkin dari segi gambarannya sahajalah di Australia tu bagaimana cara pengurusannya, cara sekolahnya, SOP-nya semua. Okey, terima kasih. Sekejap Nom, saya nak baca satu komen ni. Nom, ada kawan baik ni nak bagi tahu. Yang siapa ni? Si Hajar. Hajar Rahmat Hajar. Ni so Hajar Rocky, mana Hajar Rocky? Tengok sebab ibu kat kau je lah Faridah Nom. Oh ya, ini semua memang geng-geng Nom lah ni masa kat sekolah dulu. Okey, kita tengok satu lagi. Ini daripada kaunselor, my school counselor lah. Dia kata, so tak adalah norma baharu sangat di sana ya? Betul Nak kata tak ada tu, not exactly a new norm lah. Tapi the new norm actually that people are adjusting to themselves in adjusting here in Australia. Macam diorang tak boleh bersalam. And then sekarang ni masuk shopping mall pun, ada certain shops diorang dulu kena beratur. Sekarang dah tak payah beratur pun, orang still lagi beratur untuk masuk. Maknanya diorang tak overcrowdkan dalam kedai tu. It come naturally lah selepas pandemik ni kan? And then macam anak-anak kita orang tak adalah nak pegang-pegang lagi kalau keluar jalan-jalan kan, nak pegang benda-benda yang diorang nampak geram tu, tak adalah pegang-pegang lagi dah. Even kalau pergi supermarket, pergi bahagian mainan pun, diorang tak pegang, diorang tengok je. Rasanya mungkin budak-budak lain pun macam tu juga kot. Yelah. Betul. Apa ni, cuma yelah kita dekat sini kita masih lagi rasa tahap kerisauan tu saya rasa masih lagi tinggi walaupun dekat sekarang ni macam kes lebih kurang 1 atau 2 digit saja dekat Malaysia dan walaupun kita dalam kita panggil sekarang ni PKPP kan, pemulihan kan, 31st August, tapi still orang sangat-sangat berhati-hatilah berkenaan. Dan dia jadi people agak curious bila government decide untuk buka sekolah 24 hari bulan ni dan dengan SOP dengan semua tu, jadi kita curious dah macam mana, apakah gambarannya sekolah tu dibuka nanti. Sebab kalau saya personally as a teacher, saya kalau saya baca dekat negara lain yang dia punya SOP is very strict. Okay, dia ada cek suhu sebelum masuk sekolah. Masa cek suhu tu pun beratur dengan jarak apa semua. Dah masuk semua pun nanti ada penjarakan dalam kelas. Macam kelas di Malaysia, macam kelas saya sendiri agak besar. 32, 33 student dalam in one class. So kita memang tak boleh nak fit semua dalam satu kelas lah. Kalau kita buat penjarakan sosial tu memang mungkin half lah, 15 macam tu je. Then nak buka ke kelas lain, nak hantar anak ke kelas lain tu, kita agak kekurangan. Bilik pun kurang, logically pun kurang. So itulah sebabnya kita ingat ke ada benda yang kita boleh belajar lah dengan Australia sebenarnya, macam mana dari segi SOP sekolahnya. Sebab kalau SOP sekolah Australia satu kelas 25-26 orang dan semua boleh masuk macam biasa. Jadi saya rasa tak ada masalah lah untuk meneruskan seperti biasa. So macam kat negara lain, contoh macam China ke, macam negara-negara macam yang lain, dia dekat setiap meja dia akan letak macam cermin ke ataupun partition. Maknanya dekat Australia memang tak ada lah ya? Tak ada langsung. Macam mana before COVID macam tu lah selepas dia. Tapi sebenarnya student sekarang dia beruntung lah sebab macam satu kelas berapa 35 orang.
Lebih Kalau kurang lah, compare, yes. kalau katakan COVID ni masa time kita, satu kelas 50 orang. Lagi fail lah masa time sekolah. Aduh. Yelah. Kita faham lah. Cuma yelah betul lah. I mean 35 tu pun, tapi ada sekolah-sekolah lain yang dia punya belajar tu masih lagi lebih tinggi daripada biasa tu. Ada juga yang 40 juga sebenarnya. Jadi itu dah risauan yang timbul, especially dengan teachers, dengan parents semua kan. Macam mana kita nak fit belajar ni dalam sekolah, dalam satu-satu masa. Macam yang saya baca, ada sekolah alternately. Mungkin minggu ini year 1, year 2, year 3. Next weeknya year 4, year 5, year 6 macam tu. So mana dekat orang curious sebenarnya macam let's say lah macam kelas yang 35 orang tu kalau dia nak jarakkan dia boleh dapat. Maknanya 1 meter atau 1.5 meter from each other tu dalam kelas 35 orang 1 meter. No, tak boleh. So maknanya akan ada student yang tak datang sekolah lah, yang mungkin dia buat ikut macam this student datang on alternate days, yang ni pula datang satu hari ada student datang on tarikh yang genap, tarikh ganjil. Ada macam tu ke nanti? Macam saya tak boleh nak cakap lah, macam mana adakah akan buat benda sebegitu ataupun tidak. Cuma sekarang ni 24 hari bulan ni yang major exam dia akan pergi sekolah dahulu. Datang sekolah dahulu. Cumanya untuk yang the next one tu kita belum ada lagi apa gambarannya macam mana, plannya macam mana. Tapi saya rasa dah ada SOP-nya, dah ada guideline semua dah ada. Cuma yang 24 hari bulan ni they are going to put all this school under close monitoring and then they want ada tak transmission untuk virus ataupun naik kes students lah dekat sekolah ataupun di luar sekolah saja. Dari kalau ada mungkin dia akan revise balik, akan tutup ni, kita tak tahulah sebab itu semua just perancangan sahaja. Sebab benda ni kita kan bila pandemik dekat Malaysia, this is what I feel lah, bila pandemik ni berlaku kat Malaysia, I as a teacher pun I work on a daily basis. I tak boleh nak pergi jauh sangat, tak boleh nak plan jauh sangat. So bila daily basis, the same thing yang mungkin apply dekat on a bigger scale lah, macam federal ke dekat sekolah ke, dia pun kena work on a daily basis juga. Mungkin daily basis dia tengok sehari berapa kes ke, ada kes ke tak ada, baru dia boleh plan slowly lepas tu buka untuk kelas yang lain. Betul lah, they have to play by the ear. Betul. So kita ada lagi satu lagi sekejap. Ini Zura Zahri ni one of my colleagues lah dekat sekolah. Dia kata saya suka dengan cara Australia educate people not to be so paranoid with this virus. Setuju tak perlu pakai mask jika tidak bergejala sebab this virus not transmitted through air. So ini yang dia cakap lah. Dia suka dengan cara Australia educate people. Betul lah, educate ni sebenarnya dia educate is important, tapi macam nak kata people not to be so paranoid tu saya rasa tak lah, sebab I think the government bagi tahu yang virus ni memang bahaya, and diorang setiap kali apa action yang diorang buat, diorang akan bagi tahu reason behind it. Jadi sebab Australia ni diorang berdisiplin dengan cakap, jadi senang untuk semua benda berjalan for the government lah. Apa lagi maknanya government tu maknanya apa saja yang government minta buat ataupun gariskan, Australia ni dia akan follow lah everything. So mungkin itu memudahkan untuk pengurusan dari segi dia punya orang-orang dia nak bergerak macam mana semua. So maknanya bila kita pun sama juga di sini, Malaysia pun lebih kurang sama juga, cuma dia punya yang berbezanya ialah dari segi tahap kelonggaran dan juga tahap yang ketat lah SOP di Malaysia dan di Australia. So maknanya Australia memang dia tak ada macam kita sekatan semua tu, sekatan jalan raya semua tu memang tak ada lah kan. Sekatan jalan raya ada di state boundary je.
State boundaries. Okay. Lepas State tu, boundaries saja. satu state boundary, satu lagi macam another thing about Australia ni, diorang suka report on their neighbours tau. Jadi kan kalau dia nampak je neighbours dia ada 5 kereta atau lebih daripada 2 kereta normal kereta rumah tu, dia akan telefon polis, dia cakap ada rumah ni ada 2 kereta asing. So polis akan datang. Lepas tu macam di certain suburbs di Canberra, diorang polis pakai drones. So dia tengok rumah mana ada banyak kereta. So nanti terus dia hantar. Ya. Kita benda-benda tu kita buat tu masa raya hari tu. Masa raya hari tu kan kita tak digalak, tak boleh dikunjung. Kita masa first day raya sahajalah. Boleh pergi visit families, tapi tak boleh lebih daripada 20 people lah dalam rumah. First day tu saja. Tapi hari-hari lepas tu dah tak boleh dah. So masa tu dia buat. Kalau ada nampak kereta banyak ke, tapi polis still pergi door to door lah dekat ni dia check. Maknanya mungkin ada report, dia baru dia datang. Dia datang. Samalah. Tapi Australia ialah maknanya bukan sahaja government sahaja, all the people juga bekerjasama lah untuk menjayakan benda ala ni untuk tak terlampau jadi penularan yang besar sangat. Sekarang ni dekat Australia berapa kes sehari? Ada lagi kes? Kes hari ni ada lebih sikit tapi kita orang Australia ada 7 states altogether. Tapi untuk hari ni ada satu state je yang report ada kes. State of Victoria dia ada 8 kes. Lain tu semua 0 cases. Jadi local cases? Yes. Local cases 0. So hari ni je lebih sikit daripada semalam. So maknanya dah berapa lama dia single digit ni Australia ni? Single digit since I think 3 weeks ago. 3 weeks ago. No, tak ada. Not 3 weeks ago. I think 5 weeks ago dah single digit dah. 5 weeks ago dah single digit. Highest berapa Australia? Highest per day. Highest per day could goes up to paling tinggi 9. Double digit saya rasa tak pernah sampai 80 kot. 80. Ya. Kita tahu Australia punya demografi tu pun berbeza daripada dengan Malaysia. Dia ada satu single island yang besar, which is dia tak border dengan negara kan. Yalah, kita faham. Tapi itu masing-masing, itu cara negara masing-masing untuk manage country dia lah. Okey Nom, ada apa lagi nak tambah Nom tentang kita sebenarnya tentang sekolah ni tak banyak beza lah sebenarnya Australia daripada sebelum dan juga selepas pandemik ni. Dan dekat Australia dekat Canberra sendiri pun lebih kurang sama je lah kan benda ni berlaku. Okey, mungkin kita kehilangan Puan Faridah Hanum dekat talian nampaknya. Mungkin ada berlaku technical problem, technical issue di sana. Tapi tak apa. Okey, kita berikan sedikit masa, tak apalah. Saya rasa cukuplah untuk perbincangan topik kita pada malam ini. Puan Faridah Hanum, kalau Puan Faridah Hanum menonton MCO Talk ini, boleh cuba untuk masuk balik. Okey, tapi sebelum saya tunggu sekejap lah kalau boleh Puan Faridah Hanum untuk masuk semula. Tapi sementara itu saya rumuskan secara ringkas ni lah kepada penonton, maknanya berdasarkan penerangan penjelasan daripada Puan Faridah Hanum dan juga suaminya di Australia, maknanya sebelum pandemik, sekolah sebelum pandemik dan selepas pandemik itu lebih kurang sama. Dia punya SOP-nya pun lebih kurang sama. Cuma yang paling yang berbezanya adalah okey. Masuk balik. Okey. Jadi yang berbezanya masa awal tu adalah awal-awal sekolah diberi keutamaan kepada frontliners lah sekolah tu, anak-anak frontliners pergi ke sekolah.
Okay, no. Frontliners and essentials. Essential workers yes. Betul juga. Sebab ada juga saya baca beberapa negara yang membuka sekolah ni untuk anak-anak frontliners dan essential workers lah masa awal-awal tu sebab dia nak galakkan mereka ni terus bekerja menggerakkan bahagian-bahagian yang penting kan, sektor-sektor yang penting. Okay, Nom, terima kasih banyak. Saya rasa cukuplah perbincangan kita pada malam ni dengan topik sekolah pasca pandemik ni, dengan beri gambaran sikit dekat Australia tu bagaimana rasanya menarik input yang diberi tu sebab berbeza dengan Malaysia dengan Australia tu berbeza. Macam Australia dah berapa lama sekolah dibuka? 4 minggu. Secara full capacity-nya 4 minggu. Full capacity since 2 minggu lepas. First June kan? Okay, full capacity dah 2 minggu. Okay, maknanya Australia dari segi sekolahnya dia dah awal 2 minggu daripada Malaysia lah. Sebab Malaysia baru 2 atau 3 minggu lah. Sebab Malaysia 24 Jun ni baru nak start buka pada pelajar lain. Okay, satu lagi mungkin sebab okay. Kalau ada teruskan. Kalau ada. Satu lagi mungkin Australia ni dia senang nak manage sebab dia regional. And then certain area tu dia tak ramai orang, jadi community transmission tu tak ada. And then kalau orang dari luar nak masuk ke area tu pun tak. Lepas tu government pun diorang recommend people not to go travel regional sebab dia bagi tahulah hospital dekat regional mungkin tak dapat nak handle kes-kes COVID ni. Jadi orang memang tak keluar daripada area diorang tinggal. Macam kita we are very cramped kan Malaysia. Jadi transmission tu senang, betul. Anak ni. Ya, betul dari segi lah. Kalau dalam kalau di Australia ni di bahagian-bahagian yang agak-agak pinggir bandar tu mungkin jaraknya jauh dari rumah ke rumah. Australia kita tahu besar walaupun dia punya population lebih kurang sama dengan Malaysia, tapi dia punya negara tu lebih besar sebenarnya. Mungkin di kawasan-kawasan yang dense dekat bandar-bandar tu mungkin berbeza sikit lah dia punya SOP-nya. Betul. Terima kasih banyak. Itulah nak cakap. Thank you for sebab invite untuk podcast ni. And terima kasih banyak juga. Peluang sikit Nom, bagi sikit ucapan dekat kawan-kawan kat Malaysia yang dah lama tak jumpa ke. Dah 3 tahun kot kan? Okay. Bolehlah tak jumpa dari habis sekolah kot. Okay. Kita jumpa pun kat sekolah lah kot agaknya kan? Korang, aku balik nanti buat reunion. Tu je lah boleh cakap. Sumpah lagi. Okay. Alright, okay. So itu je itu yang penting reunion Okay lah, nanti sekarang kalau aku ada kalau rajin nanti sekarang aku blast dekat dalam podcast ke, kita buat reunion khas untuk Faridah Hanum balik bulan Ogos InsyaAllah Ogos Okay, nanti maknanya kalau ada nanti sekarang kita war-warkan lah pada kawan-kawan. Okay. By the way Azrul, since kita ada ramai kawan yang settle down overseas, it will be interesting kalau boleh invite diorang sekali. So orang pun teringin juga nak dengar diorang punya experience anak diorang channel sekolah. Saya ada ajak macam Jamie dekat US. Tapi dia tak stay close lagi kan? Close, tapi sekarang ni school term dah habis. So dia kata dia tak boleh nak bagi tahu sangat SOP sebab sejak dia boleh tutup hari tu sampai school term ni memang dekat home based learning je lah dekat rumah. Next term mungkin probably September macam tu baru buka dia kata. So kalau nak tahu SOP baru pun mungkin dia nak ajak September macam tu. Ada few yang dekat UK macam my former jiran ataupun junior kita dulu, Nadia Malik dekat Manchester. Tapi mungkin sebab dia kerja kan, so dia tak boleh nak commit lah untuk podcast ni. Nanti dah tengok lah, nanti kadang next week ke kita panggil. I nak ajak negara-negara yang Commonwealth-nya ni lah, nations dulu. Dia sama dengan kita. Mungkin dari segi pengurusannya, dari segi ni lebih kurang sama kan. Tapi tak apalah, sebab kita memang ramai. Macam Nanin dekat Germany pun I tried to reach her, tapi I'm juggling a few things juga at the same time, bukan buat sahaja. So nantilah insyaAllah kalau ada masa nanti sekarang boleh ajak yang Nanin yang kat Jerman, dekat US ke, dan dekat Japan pun ada juga, nanti kan kita boleh panggil. For Eja baru nikah dekat US. Tahu? Okay. Congratulations.
Nanti saya sampaikan. Okey Nam, terima kasih banyak. Okay, all the best. Teachers. Thank you. Thank you. Apa ni, selamat hari raya salam kat semua. Bye, selamat hari raya juga. Okay. Bye. Okay. Terima kasih kepada penonton yang menonton MCO Talk pada malam ini dengan bersama saya dan juga Puan Faridah Hanum, penasihat kedutaan Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke Australia sebenarnya dah 3 tahun, hampir 3 tahun di sana. InsyaAllah dia akan pulang bulan Ogos ni lah. Jadi semoga perkongsian daripada Puan Faridah Hanum memberi sedikit gambaran lah bagaimana proses SOP pembukaan sekolah yang akan dibuka di Malaysia pada 24 Jun nanti. Okay, insyaAllah minggu depan kalau ada kelapangan saya akan bawakan rakan-rakan saya ataupun orang-orang Malaysia yang berada di luar negara di tempat lain untuk kita berikan gambaran yang lebih jelas bagaimana ataupun cara SOP yang berbeza, macam mana pengurusan sekolah waktu pandemik COVID-19. Okay, jadi jumpa lagi minggu depan hari Isnin 8 malam seperti biasa dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay Nam, terima kasih. Okay, sama. Bye. Take care. Okay, bye. Bye.